masuk dulu bilik ayah dengan mak dia. Dia tembak kedua-dua orang tua dia. Hi guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ni aku nak cerita mengenai sebuah rumah yang dikatakan antara rumah yang 10 terseram dekat dunia. So, rumah tu adalah rumah Amityville. Okay, bila kita cerita pasal Amityville, mesti korang akan fikir pasal aktiviti paranormal yang berlaku kat rumah. Sebenarnya Amityville ni ada juga yang dah dijadikan cerita, dah dijadikan movie. Okay, rumah ni terletak di New York, Amerika. Macam tadi aku cakap, dia merupakan 10 buah rumah yang dikatakan paling seram dekat dunia. So, apa yang menyebabkan rumah ni dikenali sebagai rumah paling seram dekat dunia? Because banyak juga kejadian mistik yang berlaku dalam rumah ni, sehingga kan ramai gila penerbit filem yang jadikan rumah tu sebagai ilham untuk dorang menghasilkan filem seram, filem horror. So, antara kes pembunuhan yang paling kejam yang pernah berlaku dekat rumah Amityville ni ialah kes pembunuhan seluruh ahli keluarga Defoe. Kes ni bermula pada 1974, iaitu pada tanggal 13 November 1974. Ronald Defoe Jr., seorang lelaki, dia membunuh kesemua ahli keluarga dia dengan menggunakan senapang. So, semua ahli keluarga dia ni dia bunuh dekat atas katil. Tu diorang tengah tidur waktu malam. Yelah, waktu malam kan, semua orang tengah tidur nyenyak. So, bila diorang kena tembak, so mungkin orang pun tak sedar sebab orang tengah dibuai mimpi kan. Ronald ni dia dah pun mengaku, mula-mula tu dia tak mengaku dia membunuh keluarga dia sendiri. Lepas tu dia mengaku yang dia bunuh keluarga dia. Namun, ada yang berpendapat bahawa keluarga Defoe ni dia juga menjadi mangsa kepada rumah tersebut. Kes pembunuhan ini dipercayai ada kaitan dengan gangguan makhluk halus yang ada dekat rumah tu. Sebab apa? Ada yang berpendapat bahawa Ronald ni telah dirasuk dia melakukan pembunuhan tersebut. Ada juga yang menyatakan bahawa rumah itu dimiliki oleh seorang pengamal ilmu hitam, iaitu John Ketchum, sekitar 1920-an. So, Ketchum ni dikatakan disemadikan di tapak rumah Amityville tersebut, sehingga kini jasadnya dipercayai masih berada dekat dalam rumah tu. Keluarga Defoe ni merupakan golongan yang sederhana, tak kaya, tak miskin. So, ayah Ronald ni merupakan seorang yang dominan dan kasar lah. Manakala ibu Ronald merupakan seorang yang lemah lembut dan sering ditindas oleh suami dia, iaitu bapa Ronald lah. So, disebabkan itu, Ronald juga dipercayai terlibat dengan kancah dadah lah dan sering minum alkohol. Sebab dia buat macam tu adalah sebab dia nak lupakan masalah yang dia hadapi dekat rumah. So, dia juga pernah terang juga ayah dia menggunakan pistol bila dia tengok mak dengan ayah dia bergaduh. Lepas saja Ronald ni bunuh kesemua 6 ahli keluarga dia, dia buat-buat pura-pura tak tahu apa yang berlaku. So, secara umumnya Ronald ni membesar. Dia tak macam remaja lain yang bahagia dengan family dia. Tapi Ronald ni tak, dia lain. Dia membesar dengan persekitaran yang ayah dia dominan dan kasar, yang selalu mak bapak dia bergaduh depan dia. So, pada awal 13 November 1974 tu, disebabkan dia terlalu stres dengan apa yang jadi dekat sekitar dia dengan family dia,
dia bertindak membunuh kesemua 6 ahli keluarganya dengan menggunakan senapan Marlin. Bila dia masuk dulu bilik ayah dengan mak dia, dia tembak kedua-dua orang tua dia yang sedang tidur waktu tu. Kemudian dia masuk ke dalam bilik adik-adik dia dan akhir sekali dia membunuh adik perempuan dia. Masa yang diambil untuk membunuh ahli keluarga dia adalah selama 15 minit sahaja. Defoe ni pula lepas je dia bunuh ahli keluarga dia semua, dia pun mandi. Dia mandi, dia berpakaian nak pergi kerja lah. Dia ambil semua, dia kutip-kutip pakaian yang berdarah lepas dia tembak family dia tadi tu. Dia letak dekat sarung bantal. Lepas tu, masa dia dalam perjalanan nak pergi ke tempat kerja tu, dia buang semua bukti-bukti tu dalam longkang. So, dia pun pergi kerja dalam pukul 6 pagi macam tu. Setelah dia tiba je kat tempat kerja, Defoe ni macam pelik lah kenapa bapak dia tak datang kerja hari tu. So, dia call lah rumah. Dia call, dia kata dia tak dapat. Tak ada siapa pun yang angkat telefon dekat rumah kan. Dia macam pelik lah. Bapak dia tak datang kerja. Dia datang tapi dia call tak dapat. So, tengah hari tu, hari yang sama tu, dia kata dia bosan. So dia pun pergi lepak dekat bar dengan kawan-kawan dia. Bagi tahulah, dia komplain lah kat kawan dia. Dari tadi pagi aku call rumah, aku call family aku, semua ni tak angkat kat rumah. Macam tu dia bagi tahu semua orang yang dia try call family dia tapi tak ada seorang pun yang angkat kan. So pada pukul 6 petang lepas dia lepak-lepak dengan kawan dia kat bar tu semua, dia pun balik rumah. Dia balik rumah, lepas tu dia datang balik bar, dia bagi tahu, dia jerit, awak kena tolong saya rasa family saya, mak dan ayah saya semua kena tembak dengan seseorang. So diorang macam terkejut lah kan. Semua orang pergi rumah dia, polis pun dah datang. Si Ronald ni lepas lakukan pembunuhan, dia macam berpura-pura tak tahu dan berlakon jadi panik tau, melihat semua mayat-mayat ahli keluarga dia yang dibunuh tu. Lepas pihak polis datang ke kediaman dia untuk melakukan siasatan, Ronald ni bagi tahu yang waktu tu dia sedang bekerja waktu kejadian tu. So pihak polis ni macam pelik lah kan, melihat semua mayat-mayat tu macam tak ada unsur pergelutan langsung, macam seolah-olah pembunuh dia tu adalah orang yang dia kenal. I just spent night after night after night watching what? Watching you. Mangsa tu yang dibunuh tu adalah dia kena suspek. Macam tu. So Ronald ni dah mula takut tau kalau rahsia dia terbongkar yang dia yang bunuh ahli keluarga ni. So dia pun bagi tahulah dekat polis tu ada seorang pembunuh upahan ni yang memaksa dia untuk tengok kejadian tu sendiri. Kejadian tu maksudnya macam dia dah bunuh and then pembunuh upahan tu suruh dia tengok mayat-mayat family dia macam tu lah lepas kena tembak kan. Polis pun desak sebab macam pelik. Okay. So lepas didesak oleh polis, akhirnya Ronald ni mengaku dialah pembunuh ahli keluarga dia. So sepanjang tempoh perbicaraan dekat mahkamah ni, Ronald ni dipercayai menukar-nukar cerita. Macam kejap cerita ni, lepas tu kejap cerita ni. Okay, menurutnya mula-mula adik perempuan dia membunuh ayah dia. Okay. Lepas tu sebabkan dia terlalu kecewa, ibunya pula membunuh kesemua ahli keluarga dia. Jadi Ronald ni ambil tindakan untuk membunuh ibu dia. Macam pelik kan? Lepas tu kata tadi jumpa mayat atas katil macam semua macam tidur kan. Ada lagi satu version daripada Ronald ni yang dia reka cerita version lain. Adik perempuan dia ni bunuh kesemua ahli keluarga dia. Lepas tu bila dia tertekan melihat situasi tersebut, dia membunuh adik perempuannya itu. Ni macam tak berkesudahan lah kan. So akhir sekali pada 14 Oktober 1975, Defoe ni diadili. Peguam dia yang bernama William Weber, dia mengemukakan pengakuan tidak sioman lah terhadap si Ronald ni. Yelah sebab dia pertama dia adalah kaki alkohol, lepas tu dia terlibat dengan kancah dadah. So mungkin masa dia buat tu dia adalah tak sioman, tak sedar masa apa yang dia buat kan. Lepas tu si Ronald ni juga menyatakan bahawa dia mendengar suara yang pelik-pelik yang suruh dia bunuh ahli keluarga dia. Kemungkinan bahawa rumah tu ada lagi si roh yang si John Ketchum mengamal ilmu hitam tu lah kan pada 1920-an tu. Kejadian ni dah pun 28 hari berlalu. Sepasang pasangan yang bernama Josh dan Katie Lutz
Diorang merupakan penghuni yang menetap dekat rumah Amityville tu yang lepas kejadian yang menimpa keluarga si Defoe ni, hari yang ke-28 tu dia masuk rumah tu, dia duduklah, menetaplah. So sejak daripada itu pelbagai kisah yang mistik ni yang berlaku dekat rumah tu. Pasangan ni mendakwa bahawa seorang daripada anak mereka dirasuk oleh hantu yang sama seperti filem The Exorcist tu kan. So siapa yang tengok filem tu mungkin dia tahu. Tu diorang pun ada cakap juga yang diorang pernah nampak satu lembaga hitam dekat kediaman diorang tu. Namun kisah Josh dan Katie Lutz ni dianggap tipu lah, sebab diorang mungkin nak raihkan keuntungan je kan. Rumah tu pun dah famous, dah orang dah kenal sebagai kes pembunuhan keluarga tu. Lepas tu diorang mungkin mereka cerita bahawa diorang nampak benda-benda tu semua. So bila diorang dapat reka cerita tu, diorang jual cerita tu, diorang mungkin akan interview, so dapat duit and everything. Tapi lepas je pasangan ni diminta untuk menjalani ujian pengesan pembohongan mengenai kisah diorang tu kan, hasil ujian tu adalah menunjukkan pasangan tu tak pun menipu. Dan benda yang diorang lalui tu adalah yang kisah benar lah. Diorang nampak tu semuanya real, pasal bayangan tu semualah. So sekarang ni apa yang terjadi dengan rumah tu, sejak tragedi pembunuhan keluarga Defoe tu, sejumlah 5 keluarga telah pun menetap dekat rumah tersebut. Salah seorang daripada penghuni rumah tersebut telah menukar alamat daripada 112 Ocean Venue ke 108 Ocean Venue kerana risau diganggu makhluk halus. Sekarang harga rumah tu dijual dengan harga yang semakin murah lah, sebab seorang demi seorang penghuni dia meninggalkan kediaman tu kan. So orang dah macam tak nak lah. So kalau kau jual mahal rumah tu pun tak ada orang nak beli. So dia orang terpaksa jual murah sebab kan tak ada siapa dah nak beli. Pengetahuan korang, pengalaman paranormal activity Josh dengan Katie Lutz ni dijadikan buku yang bertajuk The Amityville Horror pada tahun 1977. Kekini 18 filem mengenai rumah tersebut dihasilkan. Adakah betul-betul rumah tu berhantu?